Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan belajar pelajaran tajwid. Apa khabar anak-anak ustazah semua? Rasanya tak terlewat untuk ustazah ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, alhamdulillah hari ini suka ustazah nak ulang balik apa yang kita telah belajar sejak Januari dulu. Ya. Okey. Sebagaimana anak-anak ustazah tahu, untuk pelajaran tajwid darjah 3, kita dah belajar tajuk hukum nun sakinah dan tanwin. Kan kita dah belajar. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin. Di dalam hukum nun sakinah dan tanwin ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Okey. Yang pertama, rupa dia. Rupa nun sakinah. Sama ada berbentuk begini atau yang ada begini. Dan tanwin. Tanwin sama ada bentuknya begini ataupun begini. Dan satu lagi bentuknya okey. Jadi semua ni kita dah belajar. Sekarang suka ustazah nak ingatkan balik, rangkum balik apa yang kita dah belajar. Di dalam hukum nun sakinah dan tanwin ni dia ada sebanyak berapa? Okey, ada 4 bahagian di bawah tajuk nun sakinah dan tanwin. Ada berapa? Ada 4 bahagian. Okey. Yang pertama, di dalam hukum nun sakinah dan tanwin ni dia ada hukum apa? Okey, yang pertama adalah izhar halqi. Okey, kita dah belajar izhar halqi. Ustazah selalu sebut izhar halqi ni kita kena ingat pengertian dia pada bahasa. Nyata, terang, jelas. Okey. Izhar halqi. Lepas tu dia tidak dengung. Okey. Huruf dia ada 6, iaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Baik. Itu adalah izhar halqi. Ini kita ulang kaji balik. Jadi ustazah nak sangat anak-anak ustazah tolong tengok balik dalam buku teks kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah apa dia? Selepas izhar halqi apa dia? Idgham. Baik, idgham. Okey, idgham. Idgham iaitu yang ustazah selalu sebut. Apa dia? Pada bahasa tu yang kita kena ambil ingat, sebab yang itu yang memudahkan kita ingat. Okey, pada bahasa iaitu idgham ni memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan nun sakinah ataupun tanwin. Yang inilah yang kita akan masukkan. Okey. Dalam hukum di bawah tajuk idgham ni, dia ada 2 bahagian. Okey, dia ada 2 bahagian. Okey, sorrylah, maaflah tulisan ustazah tak cantik. Okey, dia ada 2 bahagian. Yang pertama nama dia idgham bi gunnah
ataupun nama lama yang biasa disebut adalah idgham ma'al gunnah. Kalau sebut bi gunnah ma'al gunnah, maknanya yang nombor 1 ni, yang Ustazah warnakan dengan warna merah ni, yang ini adalah kena dengung. Yang ini dia ada sebanyak 4 huruf, iaitu ya, waw, mim, nun. Okey, yang kedua iaitu idgham bila gunnah atau bighairi gunnah. Maksud dia kalau bila tu tidak dengung. Tiada dengung. Ya, tidak dengung. Maksudnya tak baca dengan dengung pun. Huruf dia ada 2, iaitu lam dan ra. Okey, untuk idgham sama ada dengung tak dengung mesti kita kena masukkan. Contoh, kalau yang dengung ni bertemu dengan huruf ya kan. May yaqulu. Kita ulang balik yang kita dah belajar. Kalau kata bila gunnah masuk juga. Nun sakinah contohnya bertemu dengan huruf ra. Mir rabbihim, tak dengung tapi masuk. Kena faham ya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa tu? Yang ketiga adalah iqlab. Okey, iqlab. Iqlab ni senang je cerita dia. Iqlab ni ialah kalau tadi yang pertama izhar nyata, terang, jelas. Sebut tu dengan nyata, terang, jelas. Contohnya huruf dia ada 6 kan? Man amana, man, jelas. Amana, man, nun sakinah tu jelas kita sebut. Ajran azima, itu jelas. Kalau idgham pula memasukkan, tak kira idgham bila gunnah ke, idgham bi gunnah ke, tetap kena masuk. Beza kedua ni adalah dengung ataupun tidak dengung. Okey, yang seterusnya adalah iqlab. Okey, iqlab iaitu menukarkan, memalingkan atau membalikkan. Apa yang kita nak tukar ni? Okey, menukarkan. Ustazah harap anak-anak Ustazah ingat tahu kita belajar dalam kelas. Okey, membalik. Lepas tu memalingkan. Apa tu? Ingat. Kita dah belajar hari tu. Benda penting yang kita kena ingat iaitu iqlab ni dia kena baca dengan dengung. Lepas tu huruf dia hanya ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Lepas tu nak kenal dia ada apa yang kita nak kenal dia? Dia ada tanda mim kecil. Huruf mim kecil kan bila kita jumpa je. Contohnya kalau kita jumpa contoh dia adalah mim ba'di, mim ba'di. Nampak? Di atas huruf nun sakinah itu dia letak huruf mim. Kita baca dia seolah-olah kita tukar nun sakinah kepada huruf mim. Tapi huruf mim yang ringan. Dia tak kata sampai kena tutup mulut. Dia kena renggangkan juga mulut kita. Mim ba'di. Renggang tu macam saya tunjuk sebelum ni, boleh lalu sehelai kertas. Mim ba'di. Itu adalah contoh bagi hukum iqlab. Yang seterusnya adalah bahagian yang keempat, yang kita baru habis hari tu kan.
Yang keempat ialah apa? Yang keempat ialah apa? Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Okey, ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki ni kena ingat satu je. Tadi kita kata nyata, jelas, terang bagi izhar. Idgham memasukkan. Iqlab menukar. Kalau ikhfa hakiki pula adalah menyembunyikan. Nak sembunyi apa? Nak sembunyikan huruf-huruf ikhfa hakiki, menyembunyikan huruf nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Okey, huruf ikhfa hakiki ada sebanyak 15. Huruf ikhfa hakiki ada sebanyak 15, iaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dan kaf. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 15 ni, hendaklah dibaca dengan wajib dengung. Okey, semua hukum, mana-mana yang wajib dengung bagi 4 hukum ni, hendaklah didengungkan dengan kadar 2 harakat. Okey, contoh dia. Contoh bagi ikhfa hakiki ada banyak kan, boleh cari. Contoh okey. Nun sakinah bertemu dengan huruf kaf. Saya kata tadi memasukkan, menyembunyikan. Menyembunyikan dia ada kaedah dia. Menyembunyikan di antara izhar dan idgham. Tak boleh jelas sangat, tak boleh masuk sangat, tapi dia kena di antara. Okey, contoh saya baca, dengar. Tak boleh kata man kana, tak boleh. Tak boleh juga. Man kana. Okey. Jadi apa yang kita tahu, kita dah belajar, kita dah tengok di dalam tajuk hukum nun sakinah dan tanwin ada 4, ya, ada 4, iaitu izhar halqi. Okey, saya bagilah contoh izhar halqi ni. Satu iaitu ajran azima. Ajran azima. Okey, baris 2 ni bertemu dengan ain. Tadi dia kena jelas dan terang, tapi tak boleh dengung. Ajran azima. Bila kita baca Quran, kalau kita baca dengan betul, ingat, kita baca Al-Quran, kita belajar tajwid,
tujuan kita belajar tajwid adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran. Ya. Orang belajar tajwid, baca Al-Quran, mulut dia tak akan comel sebab dia kena bentuk mulut ikut huruf, ya. Okey, ajran azima, izhar haki tak dengung. Okey, kalau idgham pula, contoh idgham, contoh dia Ustazah bagi contoh dia, nun sakinah bertemu dengan huruf ya, iaitu mai yaqulu. Mai yaqulu. Terus kita masukkan an rabbihim. Kita masuk juga, tapi kita tak dengung. Ar-rabbihim. Ar-rabbihim. Pak, jelas ya? Jadi rumusan dia dalam hukum nun sakinah dan tanwin yang kita jumpa simbol ni, iaitu kalau nun sakinah tu, inilah dia. Ya, nun mati ataupun nun yang tidak berbaris. Manakala tanwin iaitu ni, dia ada dua rupa, iaitu selari dan tidak selari, dan dia merupakan suara kepada nun sakinah. Tanwin ni suara nun sakinah. Di bawah tajuk ni ada 4, iaitu izhar halqi, idgham, iklab dan ikhfa hakiki. Jadi Ustazah harap sangat anak-anak Ustazah dapat ulang kaji untuk insya-Allah kita akan menghadapi peperiksaan akan datang. Insya-Allah. Okey, Ustazah rasa cukup untuk hari ini. InsyaAllah anak-anak Ustazah buat yang terbaik, ulang kaji, jangan malas. InsyaAllah Allah akan bantu orang yang sentiasa berusaha. Anak-anak Ustazah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, insyaAllah. Ya, cubalah buat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.